Secara asasnya, kebengrapan adalah disebabkan kegagalan dalam menjelaskan hutang mengikut masa yang ditetapkan. Bagi syarikat korporat, kebengrapan lebih mudah diisytiharkan berbanding dengan negara kerana terdapat undang-undang yang jelas dalam perjanjian. Namun, bagi sesebuah negara, agak sukar untuk mendapatkan aset dalam negara yang berdaulat. Walaupun begitu, video kali ini kami ingin membawa anda melihat 4 negara yang hampir bankrupt kerana gagal menjelaskan bayaran pinjaman. Teruskan menonton. Iceland, tahun 2008. Hutang 85 bilion. Berikutan penswastaan sistem perbankan Iceland pada tahun 2000. Ia membuka pintu bank-bank di sana mengambil hutang secara besar-besaran untuk membiayai pelbagai perbelanjaan. Pada tahun 2007, 2/3 hutang Iceland adalah daripada negara luar. Apabila pasaran kredit global turun berikutan ketidakstabilan sektor kewangan di Amerika Syarikat, bank-bank di Iceland gagal dalam melunaskan hutang mereka. Secara jelas, krisis kewangan Iceland disebabkan oleh 3 bank utamanya runtuh yang disifatkan sebagai keruntuhan perbankan sistematik terbesar dalam sejarah. Kebanyakan negara akan menggunakan kaedah bailout untuk menyelamatkan bank-bank ini, namun tidak bagi Iceland kerana Perdana Menterinya ketika itu menggunakan polisi Debt Forgiveness Program. Menariknya, Iceland telah membuat pemulihan yang hebat sejak krisis tersebut dengan pengangguran terus stabil pada kadar 4% dan pada tahun 2015 ekonominya meningkat 3% setiap tahun. Argentina, tahun 2001. Hutang 145 bilion. Walaupun ekonomi Argentina mengatasi prestasi kebanyakan negara-negara Amerika Latin sepanjang tahun 1990-an, dasarnya memecahkan peso kepada dolar Amerika Syarikat. Hutang awam yang tidak terkawal dan rasuah berleluasa menyebabkan negara ini tidak dapat menangani beberapa kejutan ekonomi. Menjelang tahun 2001, pengangguran lebih daripada 20% dan Argentina mengisytiharkan hutang terbesar dalam sejarah apabila ia melepasi daripada 100 bilion. Rusuhan yang timbul dan ketidakstabilan politik menyebabkan presidennya, Fernando de la Rúa, melarikan diri dari negara itu melalui helikopter. Sekitar tahun 2003, ekonomi negara ini semakin pulih selepas peningkatan yang ditunjukkan dan kestabilan tukaran nilai mata wang serta perbincangan semula hutang luar. Rusia, tahun 1998. Hutang 17 bilion. Pada penghujung tahun 1990-an, kesan krisis kewangan Asia dan permintaan minyak yang menurun telah mula memberi tekanan kepada ekonomi Rusia yang telah menanggung hutang antarabangsa yang besar dan mengalami produktiviti negara yang rendah. Krisis rubel yang wujud pada tahun 1998 menyaksikan pasaran saham Rusia kehilangan 75% nilai dan inflasi mencapai 80% apabila banyak pelabur melarikan diri dari pasaran. Rusia hanya dapat membayar balik kurang daripada 10 bilion hutangnya daripada 17 bilion kepada tabung kewangan antarabangsa dan ekonomi Rusia menguncup 5.3% pada tahun 1998 apabila pengangguran naik kepada 13%. Meksiko, tahun 1982. Hutang 80 bilion. Pada tahun 1970-an, Meksiko berdepan dengan ketidakstabilan makroekonomi dan pertumbuhan. Berikutan kejutan minyak pada tahun 1970-an dan keadaan ekonomi yang semakin teruk, peso Meksiko menyusut 50% telah menyebabkan Meksiko gagal menjelaskan pinjaman Amerika Syarikat dan IMF. Dalam tempoh 5 tahun selepas itu, KDNK Meksiko jatuh 11% dan bermulalah krisis hutang Amerika Latin yang menyebabkan negara-negara di seluruh rantau ini tidak mampu untuk membayar hutang antarabangsa mereka, memaksa IMF untuk memberi pinjaman sebagai pertukaran untuk pembaharuan. Kesimpulannya, kebanyakan krisis ekonomi adalah disebabkan kegagalan sistem kewangan negara itu sendiri, di samping faktor negara lain yang menyumbang kepada krisis ini. Rasuah juga adalah antara punca sistem kewangan gagal berlaku dengan baik. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.